Okay, price. So proses dia, tak apa, kita buat output dulu. Okay, output dia kat sini adalah macam mana nak tulis message tu. Kita kena tulis message tu exactly lah. Sebiji tiru tu. E-pocket top up RM20. Tanda ni mesti ada sebab menunjukkan dia message tu dia mesti letak lah. Nanti dia tolak markah awak. Lepas tu ni buat besar-besar, huruf besar lagi. Thank you for shopping with us. Okay. So dah dapat dia punya input, dah dapat dia punya output. Lepas tu proses ni sebenarnya kita boleh buat dah. Kita tak baca soalan pun tak apa sebab tadi kita dah tahu dah if ini adalah selection. Jadi tips dia kalau selection, tadi kalau sequence tu calculate kan. Kalau selection kita akan buat to determine. Okay, kalau repetition awak buat to repeat. Yang ni semua yang wajib ada. Kalau tak ada ni dia akan tolak 0.5 markah lah. Okay, kalau kita dah tahu dah ada control structure selection, terus tulis je to determine. Okay, kalau tadi selection to calculate. Okay. Kalau kadang tengok soalan jugalah. Kalau dia nak keluarkan message, dia akan jadi to determine juga kat sini. Jadi awak tengok keadaan lah. Tapi biasanya kalau sequence calculate lah. Kalau dia suruh kira, dia calculate lah. Okay, so to determine apa? Untuk menentukan apa? To determine yang ni kita panggil message lah. Ni adalah message kan ni? Message ya. Ini adalah message ya. Message to be displayed. Kita boleh kata to determine message to be displayed based on, kalau based on, lepas based on, mesti input kan? Ya, tulis price. Jangan tulis input lah, tulis price. Input by user. Begitu je. Jadi isi dulu input, isi output ataupun nak isi dulu output, lepas tu isi input dan proses ni sebenarnya boleh buat ayat daripada control structure yang awak dah kenal pasti macam tu. Okey, jadi berapa markah dah dapat? Mula tadi 2 markah, lepas tu 3, 4 markah dah. Okay, jadi soalan RPO ni jangan bagi hilang markah lah ya. Boleh kan? Senang je kan setakat ni? Akasha? Okey, senang je kan? Okey ya madam, senang ya. Senang, alhamdulillah. Okey, kita pergi C pula. Siapa nak baca? Siapa nak baca soalan? C. Farhanan ada Farhanan? Ada doktor. Baca. Pandemic COVID-19 has changed people's life. Every time they visit a shop, they are required to record their body temperature, calculate the number of person that has the temperature higher than 37.5 darjah Celsius until the shop close at 10 PM. Okay, thank you. Okay, bila kita baca soalan ni, kita baca soalan. Pandemic COVID-19 has changed people's life. Okay, every time they visit a shop, they are required to record their body temperature. Calculate the number of person that has the temperature higher than 37.5 degree Celsius until the shop close at 10 PM. Okay, berapa orang yang masuk? Calculate the number of person. Jadi kita tak tahu berapa orang yang masuk. Kita tak tahu Jadi dia kata calculate the number of person. Jadi ini count ni. Count. Okay. Until. So bila kita nampak perkataan until, ini biasanya control structure apa Sentinel control. Ya, okay spesifik lagi. Dia adalah repetition ya. Repetition. Until when? Tak tahu sampai bila. Sampai 10 PM. Ya betul. Dia adalah sentinel. Okay, sebab
Selagi dia tak sampai satu sentinel value kat sini 10 PM, dia tak akan stop. Jadi kita akan kira je. Setiap kali dia masuk, kita akan ambil dia punya temperature. Lepas tu kita akan kira berapa. Kalau count tambah satu lah kalau kena buat sudoku ataupun flowchart lah. Tapi kat sini tak ada. Okay, cukup kita tahu dia adalah control structure repetition ya. Lepas tu dia adalah sentinel. Lepas tu sekarang kita akan kenal pasti apa dia input dia kat sini. Record dia body temperature. So input dia kat sini nak letak Temperature. boleh. Okay, temperature. Simple je buat temperature. Okay, lepas tu dekat sini dia punya output dia calculate. Okay, selepas perkataan calculate ni, biasanya dia punya output. So output dia kat sini adalah the number of person. Panjang lah. So kan boleh pendekkan sikit lah. Quantity person ke, nak letak number of person pun boleh jugalah ya. Number of person. Okay, number of person. So proses dia, macam mana nak buat ayat? Tadi saya ada sebut dah kat sini tadi. Ni, to repeat. Cuba buat ayat, cuba buat ayat. To repeat, yang ni wajib tulis ya. To repeat what? To repeat, determine the number of person that has the temperature higher than 35 from 37.5 Celsius based on temperature input by user. Until 10 PM gitu Okay, good. Okay, good try To repeat, calculate lah. Boleh juga to repeat entering To repeat entering and calculate. Dia enter dan dia calculate lah. To repeat, calculate ataupun nak buat dua-dua pun tak apa lah. Saya buat to repeat, calculate lah sebab soalan ni minta dia akan repeat, betul dia akan repeat entering. Dan dia nak buat apa? To repeat, lepas enter dia akan calculate how many berapa dia kali tu. Berapa person tu. So to repeat, calculate the number of person salin yang ni lah. That has yang ni temperature higher than 37.5 until. Okay, maksudnya ada perkataan ni, ada perkataan repeat ni dan ada perkataan sambung nanti until 10. Okay. Okay, Encik Nazri, kalau saya ada tertinggal apa-apa boleh interrupt lah Encik Nazri. Okay, baik. Okay, so ada perkataan to repeat dan ada perkataan until ya. So kalau to repeat ni tak ada, sama juga dia akan minus 0.5. Sama case dengan yang ni. Kalau tak ada determine ni, so dia akan minus 0.5 lah. Wajib lah. Okay, untuk sequence ni tak apa sangat ya. Yang ni tak okay. Yang ni kira taklah rigid sangat. Tapi untuk yang ni, sebab kalau awak just buat tu calculate, tak ada perkataan determine tu, dia akan menunjukkan dia sequence. Sama dengan case ni. Kalau awak buat tu calculate, tak ada repeat ni, dia akan consider benda tu sequence. Sebab tu dia tolak markah. Jadi to be safe, letak je perkataan repeat dengan until tu lah. Dan buatlah ayat berdasarkan input dengan output awak. Okay. Kita pergi soalan yang ketiga. Okay, soalan yang ketiga. Siapa nak baca? Irfan Daniel, baca Irfan Daniel. Boleh madam. There are different types of tools used to solve a specific computational problem. Identify the term based on a given description. Okay, terima kasih Irfan. Okay, soalan ni dia bagi description, kita teka Okay, kita teka. Soalan ni kata type of tools. Type of tool. Lepas tu kat sini kan nampak tak ada plural ni, ada S. Maksudnya dia ada lebih daripada satu jenis. Lepas tu kan kita macam apa soalan ni dia tanya apa sebab dia tak ada, kita tak faham.
Okay, lepas tu awak relate balik dengan nota. Nota kita atau relate apa yang awak tengah dah belajar selama ni. Okay. So, kita dah belajar sebelum ni, kalau ada description ni, kita dah belajar problem solving je. Problem solving je sebelum ni. Lepas tu dia ada 5 step. Okay, lepas tu dia ada type dalam bahagian testing. Testing ada type of error. Kan? Lepas tu dia ada yang kedua, design a solution. Dia ada 2 type of algorithm. Okay? Jadi jawapan kemungkinan adalah yang ni dengan yang ni je. Lain tak ada dah. Mana ada type dah. Okay, kalau awak tak faham. Okay, tapi kalau faham, actually ini refer kepada algorithm sebenarnya. Ya, ini adalah refer kepada algorithm. Okay, mari kita baca soalan. A process or a set of rules. Okay, so set of rule ni adalah algorithm lah. Dia sebenarnya adalah algorithm a step by step ataupun a set of instruction. Okay, so algorithm definition dalam buku, okay, dalam nota kita is a set ataupun step by step instruction. Jadi cuba tengok ni, dia sama set of rules. Okay, maksudnya sekumpulan, a group of rules ni adalah instruction. Jadi ini sebenarnya adalah refer kepada algorithm. Jawapan. Okay, kita baca ini pula. A notation, notasi, okay. Resembling a simplified programming language used in a program design. Okay, program design. So perkataan design ni dia adalah refer kepada design a solution. So dia ada 2 jenis, satu flowchart, satu pseudocode. Okay, so yang ini refer kepada pseudocode ke flowchart? Pseudocode. Betul. Sebab apa? Jelas dia tak ada sebut pun diagram kat sini. Okay, dia tak ada sebut pun. Lepas tu pseudocode dia adalah similar to programming language ya. Dia hampir sama. Dia maksudnya kalau flowchart tu dia ada diagram-diagram, tapi kalau kita buat pseudocode ni dia sebenarnya very similar to programming language ya. Jadi ini adalah pseudocode. Ini jawapan dia. Okay. Jadi untuk soalan macam ni, sebenarnya dia bahaya sikit kalau awak tak faham awak tak faham, nanti awak akan salah terus tau. Satu markah ni walaupun dia sikit-sikit tapi kalau kita kutip salah semua, dia akan jadi banyak salah Jadi awak baca pelan-pelan, tenang-tenang. Lepas tu cuba, kalau tak faham cuba relate dengan apa yang kita dah belajar selama ni. Dia tak akan bagi soalan tu, tak akan directly bagi tapi dia akan bagi term dia tu sama je, lebih kurang sama je. Okay, ada tak puas hati tak? Ada tak rasa macam ni madam ni bukan ni jawapan dia? Ada tak? Kesetuju je dengan saya? Setuju, madam. Setuju je? Okay, next. Okay. 2 semicircle are placed in a square as shown in figure 4. Lepas tu soalan minta sudut. Okay, soalan minta sudut. Katakanlah dalam exam kan, soalan minta sudut. Tapi awak terbuat flowchart. Dapat markah tak? Tak. Tak. Okay, kosong. Kosong. Jadinya awak baca soalan betul-betul tau. Soalan tak sedukut, bagi sedukut. Soalan minta flowchart, bagi flowchart. Awak jangan silap tau. Okay, kalau soalan minta right, kalau soalan minta dia tak sebut sedukut, dia tak sebut flowchart tapi dia sebut algorithm. Yang ni awak nak bagi jawapan sedukut ke flowchart? Both. Yang ini bukan dua-dua. Okay, biasa dia akan bagi kotak. Dia kata design algorithm for the problem below. Contohlah, dia bagi kotak satu. Jadi dalam kotak ni awak boleh buat sama ada sedukut ataupun flowchart. Pilihlah yang mana suka. Yang ni tak apa. Tapi bila dia dah spesifik kepada sedukut, mesti bagi sedukut lah. Okay, jadi bila kita tengok soalan ni,
selesaikan matematik dulu. Macam matematik dulu. Okay, dia kata dia nak yang shaded area ni. Dia nak shaded area ni. So kalau macam matematik kita nak selesaikan macam mana? Dia nak yang berlorek ni. Yang kawasan hitam ni. Luas. Macam mana kita nak kira dia? Luas semua tolak semicircle. Luas semua. Luas semua ni adalah luas yang square lah kan? Dia kata square. Jadi sini sebenarnya panjang dia sama dengan yang ini. So panjang ni berapa? S. Ya betul. So panjang sini adalah S ya. Lepas tu semicircle ni sebenarnya bila kita campur ni dia akan jadi sebenarnya circle, pandai. Jadi square tolak circle lah kan? Baru kita dapat shaded. Betul tak? Betul madam. Jadi sekarang ni dia beri S. Okay, dia beri S. Tapi awak tak nak pakai S. Awak pakai benda lain. Boleh tak? X ke? Y Tak ke? boleh sebab dia tak bagi. Tak boleh, betul. Tak boleh. Kalau dia tak bagi dekat diagram, kadang-kadang dia tulis dekat sini tau. Okay, dia kata diameter is S. Jadi dia akan bold. Jadi pakai S. Jangan pakai benda lain sebab kalau pakai benda lain, dia tak salah semula tapi dia tolak setengah markah. Sayang setengah markah tu ibarat satu lah sebab nanti nak bunda juga. Jadi macam hilang satu markah lah, rugilah. Okay, jadi macam mana nak buat ni? Kita identify input dia sekarang adalah S. okay, inputnya adalah S ya. So start. Dia nak sebut tadi kan? Sebut. Okay, start. Start. So kita kena enter S. Perkataan enter ni, kalau awak nak buat perkataan read pun boleh sebenarnya ya. Tak semestinya enter. So lepas kita enter S, so kita akan kira square dulu. Mari kita kira square. Square sama dengan apa formula dia? Lepas enter S, apa formula untuk square? Square Square sama dengan S square. S darab S. Okay, lepas tu sekarang ni kita nak cari shaded kan? Square kita dah dapat dah. So kita nak cari luas untuk circle, betul. Jadi dia pakai radius kan? Jadi kita bahagi dua lah. Kita dapatkan radius ataupun awak nak buat R pun boleh lah. R sama dengan S bahagi 2. So sekarang kita dapat radius dah. Okay, lepas tu kita cari circle pula. Kalau nak combine pun boleh tau sebenarnya. Tapi saya asing nak bagi nampak. Circle sama dengan okay. Circle ni maksudnya area lah. Area. Kalau nak letak area square, area circle pun boleh juga So apa formula untuk area of circle? Pi R kuasa 2 kan? Yup. Okay, jadi 3.142 darab R darab R. Okay, let's say sini radius. Awak tulis radius sama dengan S bahagi 2. Jadi kat sini kena tulis? S per 2. S bagi. Sini kena tulis radius. Kalau kat sini awak tulis radius ya. Kat sini awak tak tulis R macam saya. Awak tulis radius. S bahagi 2. Jadi dekat sini kena tukar jadi? Radius. Radius. Jangan sini R. Sini radius. Kejap-kejap air Milo, kejap-kejap air kopi. Tak boleh. Tengok daripada atas turun bawah. Apa variable yang awak dah guna kat atas tu? Okay, sebagai input, guna dia dalam formula dah. Jangan tertukar. Kalau sini S huruf kecil, sini pun huruf kecil. Bagi size tu biar sama je. Okay, lepas tu kita dah dapat square, kita dah dapat circle. Jadi namakan satu variable. Saya namakan shaded lah. Shaded sama dengan apa formula dia? Circle dah dapat, square dah dapat. Square minus circle. Okay, pandai.
square minus go. Okay, lepas dah dapat dah kira, kita kena print dia. Print ataupun display lah. Shaded. Okay, lepas tu and. Okay, itu je. Boleh ke? Buat indentation cantik-cantik, tulis cantik-cantik, kemas-kemas ya. Jadi pemeriksa dia tanda pun sejuk je hati dia. Okay, kat sini 5 markah ha. Kemungkinan ini 1 markah, sini 1 markah, sini 1 markah dan formula kat sini 3 markah. Start dengan N ni tak ada markah nah. Jangan awak rasa start dengan N ada markah, bila soalan tu susah awak just buat start, lepas tu N je. Dengan mengharap sini 1 markah, sini 1 markah, tengah ni tak buat apa-apa, kosong. Tak ada markah. Start dengan N tu tak ada markah biasanya. Ini 1 markah, ini 1 markah, yang tengah ni 3 markah lah. Jadi formula ni kalau awak nak combine pun boleh, nak pecah macam saya pun boleh. Okey, ada soalan tak yang ni? (9:45) dah Ada doktor. Tak ada doktor. Okey, kita pergi soalan B. Draw a flowchart to calculate and display the profit percentage. Okay, calculate and display profit percentage. Jadi kita tahu yang ni adalah dia punya apa? Ya, betul, output of a mobile phone in the management cost is, okay, yang ni dia kata harga dia 1,450, selling price dia harga yang ni. So yang ni sebenarnya, yang ni adalah konon-konon ataupun contoh. Okay, kalau cost banyak ni, selling price banyak ni. Okay, jadi sebenarnya adalah inputnya adalah cost ni sebenarnya, manufacturing cost dengan selling price ni. Ni adalah dia punya input sebenarnya. Okay, saya lajukan sikit lah. Okay, jadi bila kita baca soalan ni, tak ada pun perkataan if. Tak ada pun kena buat banyak kali. Jadi sama macam A tadi, ini hanyalah soalan jenis control structure. Sequence je kan. Okay, bila dia minta flowchart, maksudnya tak adalah diamond shape kat sini. Okay, terus je kira lah. Saya lajukan sikit lah, saya ada backup lah. Ni ya. Okay, jadi kita kena enter. Tadi saya dah tanda cost dengan selling price ni adalah dia punya input ya. Okay, input dia, ni input dia. So ini dia punya output. Jadi input cost dengan sell ataupun cost dengan saya letak sini selling lah. Tak sell pun tak apa ataupun any variable name yang sesuai. Okay, lepas tu soalan ni minta profit percentage tau. Dia bukan minta profit saja. Jadi jangan tertinggal lah. Lepas tu tengok sikit markah dia ni besar, markah dia 5 Okay, jadi kalau kita cari profit saja, profit tu maksudnya keuntungan. Kalau keuntungan mestilah harga yang kita jual tolak harga kos kita ke terbalik? Betul. Selling. Betul tak? Selling tolak kos Lepas tu kita akan dapat satu harga keuntungan. Lepas tu bila kita nak percentage dia, kita darab je dengan 100. Okay, kalau awak nak combine sini pun boleh. Sell tolak kos, bahagi kos, darab 100 terus pun boleh. Macam saya pecahkan lah. Lepas tu yang ni kalau awak nak asing pun boleh. Ini buat kotak, lepas tu ini buat kotak pun boleh. Saya sekalikan. Okay, lepas tu just print je profit percentage. Jadi tengok soalan ni hati-hati dia nak apa. Output dekat sini profit percentage lah. Bukan profit saja, takut tersilap. Nanti hilang sikit markah lah. Okay, next. Okay, yang ni sekali pandang je. Sekali pandang, tak baca lagi soalan. Saya tengok kotak ni. Dia tengok kotak ni, sebenarnya kita boleh agak yang ni adalah control structure. Selection. Pandai. Tenang, hati sejuk perut saya tahu. Bila saya tanya je boleh jawab. Bila saya tanya je boleh jawab. Okay, bila kita tengok sekali je, sebenarnya tak baca soalan pun,
Kalau kotak macam ni, dia adalah selection lah. Yang kita baca soalan in conjunction with Malaysia. Okay. Lepas tu dia kata, write sedukut to calculate and display. Okay, so ini akan jadi output dia. Based on, okay, lepas based on tu biasanya dia adalah input dia lah. Okay, ini input dia. Quantity of bottle. Maksudnya kalau dia beli banyak ni, harga dia mahal sikit. Kalau dia beli lagi banyak, harga dia akan turun sikit. Lepas tu yang ni 101 ke atas. Maksudnya tak ada dah. Tak ada condition dah lah, tak ada keadaan lain dah. Jadi kita boleh buat 2 diamond shape kat sini. Yang ni satu, yang ni satu, yang ini akan jadi else. Gitu. Boleh conteng macam saya buat ni lah. Okay, yang ini adalah contoh yang saya buat. Sebenarnya awak boleh buat macam lain lah untuk dia punya if ni sebenarnya boleh buat lain. Katakan awak nak buat quantity of bottle more than 0 and boleh juga. Okay, contoh yang ni awak tak nak buat macam saya, awak nak buat bottle more than 0 n ataupun buat tanda lah n. Buat simbol ni pun boleh, satu saja pun boleh, nak tulis n pun boleh. Bottle less n equal 50 pun boleh juga letak dalam diamond shape ni. Tak cantik tapi faham kan saya tulis begitu. Okay, macam saya ni, saya buat kurang pada 50. Lepas tu yang kedua ni kurang pada 100. Okay, kita boleh test ya. Kita boleh test. Contoh saya guna colour lain lah, hijau. Ambil pensel. Lepas tu conteng sikit. Katakan kat sini saya masuk 60. Saya beli 60. 60. Kalau 60 sepatutnya dia berada dekat sini kan. Betul tak? Kalau saya beli 60. Jadi dia akan berada dekat sini. Jadi sebotol harga RM20. Jadi mari kita test. Kena test lah. Nanti takut silap condition. Jadi enter quantity 60. Jadi 60 kecil pada 50. Betul ke salah? Jadi dia akan terus turun yang kedua. 60 kecil atau sama 100? True. True. Okay. So dia betul lah dia masuk pada tempat dia. Okay. Katakan saya masuk 40 pula. Patut test yang kecil dulu tadi, tak apalah. Okay. Katakan saya masuk 40 lah. Okay, 40 dia tetap akan pergi yang sini dulu tau. Dia tak akan jump dia akan pergi in sequence, step by step ya. Okay, lepas tu 40 kecil pada 50. True. Betul? So dia akan masuk sini. Betul lah kita punya algorithm ni betul. So katakan saya tak 200 dia pergi sini. 200 kecil pada 50. False. So dia akan skip sini, dia akan jump pergi sini. So 200 kecil atau sama 100. 200 kecil atau sama 100. False. So dia akan skip, dia akan pergi sini. So dia akan terus pergi kepada formula ni lah, darat 15. Tu betul lah. So membuktikan algoritma kita ni betul. Okay. Next. Ada soalan tak yang ni? Tak ada, Doktor. Okay. Kitty Cats Hotel charge boarding fee for cats according to package as shown in table. Ada table lagi. So bila ada table, dia adalah biasanya tau. Biasa lah. Tapi awak baca juga tau nanti dalam exam nanti. Baca juga draw a flow chart to calculate and display the total charge paid by customer otherwise. Okay, maksudnya kat sini sama ada dia kira yang ni,
kira yang ni, tapi dalam soalan ni dia kata ada otherwise. Makanya yang ni awak kena tambah sendiri. Otherwise. Okay. Sama ada user masuk kod ni ada dah dia punya input dia. Input dia. User masuk kod L, so kita akan kira harga je untuk berapa malam. Ini untuk 1 malam. 1 malam. Tapi dia masuk berapa malam? Tahu tak berapa malam? Tak tahu. Tak tahu. Jadi malam ini juga adalah dia punya inputnya lah. Okay, kalau user masuk M, okay, kita kira yang ini 20 1 malam. Tapi kalau user tu masuk S ke, W ke, Z ke, X ke, dia akan pergi yang terakhir ni. Itu maksud dia. Jadi daripada soalan ni kita identify inputnya ada 2, iaitu kod dengan night lah. Kod dengan night, ataupun awak boleh letak variable lain ya yang sesuai ya, yang sesuai. Kod ni boleh letak number ke, okay, answer ke, night ni maybe quantity night ke, okay. Lepas tu kod sama dengan L, yang ini kalau awak tak nak buat macam saya ni, awak nak buat kod sama dengan L pun boleh. Ataupun awak nak buat kod equal L pun boleh. Okay, lepas tu tanda ni ada pun boleh, tak ada pun boleh. Tapi yang saya buat ni adalah yang paling tepat lah, yang paling tepat lah, boleh katakan paling tepat lah. Okay, kalau awak nak buat macam ni pun diterima, macam ni pun diterima. Kalau awak buat macam ni, nanti bila kita translate kepada kod awak masuk SDS nanti, senang sebab ini dah memang kod dia. Ini memang kod dalam programming lah. Okay, jadi untuk sekarang ni awak tak belajar lagi coding tu. Jadi awak boleh tulis yang ni pun boleh, tulis yang ni pun boleh. Okay. Ada soalan ke? Maksudnya user masuk kod. Okay, kalau kod tu sama dengan L, bila dekat diamond ni kita baca dalam nada bertanya supaya kita tak tertinggal true dengan false ni. Tertinggal true and false ni dia akan tolak lah, tolak 0.5, tolak 0.5. Jadi berapa dah hilang? 1 markah. Jadi make sure lukis je diamond, buat je garisan, terus tanda. Terus tanda. Tanda. Buat je, terus tanda. Okay. Bila kita tanda soal jawapan ni, kita akan start dengan markah penuh tau. Kita akan tolak gitu. Okay, lepas tu kalau true, kita akan kira lah night darab 45. So kalau false, dia akan check kod yang kedua. Lepas tu yang ni, awak display lah apa juga kod. Okay, biasanya wrong code lah. Error ke. Okay, ataupun please enter another code ke. Gitulah, apa-apa yang sesuai. Sebab dia tak kata apa-apa kat sini. Appropriate message je. Tapi kalau katakan dia beri, awak ikut dia lah. Yang ni tak apa. Tak kisah apa-apa. Message yang bersesuaian lah. Yang paling sesuai yang ni lah. Wrong code. Kalau awak selalu buat latihan, sebenarnya awak tak ada masalah pun. Kita selalu buat latihan, kita akan tahu, kita akan letak yang ni lah. Okay. Next, soalan yang ke-6. Okay, habis dah, last. Okay. Soalan ke-6, 6A. Okay, people prefer to do online shopping. Okay, Zahira would like to buy a groceries. Kan ada S kat sini. Okay, berapa banyak groceries? Tak tahu. Biasa saya dah cakap dah kan, kalau plural macam ni, biasanya dia control structure. Sentinel. Bukan sentinel, dia repetition. Tapi kita tak tahu lagi dia control structure repetition tu dia jenis sentinel atau counter control. Sebab kita tak baca lagi soalan tu, baru baca setakat ni ya. So yang ni kemungkinan dia adalah repetition. Okay, baca lagi. Write sudukut. Okay, dia nak sudukut lah, jangan silap. To calculate and display total cost. Okay, lepas calculate ni ataupun lepas display biasanya dia adalah output. Total cost, number of item and current balance. Okay, ada 3 output lah. Jadi maksudnya nanti dekat flowchart awak tu,
print, dia ada 1, koma je tu. Okay, ada 3 benda. After purchase based on the balance. Based on. So lepas based on ni biasanya adalah input. So balance ni adalah input dia lah. Okay, jadi bila kita tengok ni, betul lah tu. User ni akan masuk je. Price. Okay, number of item kita akan kira. Jadi dia ni betul dah, dia adalah repetition. Lepas tu dia adalah repetition yang ada additional. Maksudnya dekat false tu awak kena ada sum, ada count. Nak bilangan. Sum tambah price, count tambah 1 yang itu. Okay. Jadi, yang ni adalah dia punya jawapan. Ini adalah cadangan je. Cadangan jawapan ya. So saya biasa ajar student saya buat sum Saya buat sum. Jadi kalau awak nak letak total pun boleh, nak letak variable, total apa tadi? Total cost pun boleh. Ini variable lah ya. Jadi kalau nak letak total cost, jadi awak tahu total cost tu sebenarnya adalah sum yang sokmo yang saya duk ajar tu. Okay, jadi kalau kita nak cari sum, dia mesti ada nilai awalan. Lepas tu yang ni adalah count. Item ni adalah count. Yang selalu kita buat count tambah 1. Count out tambah 1. Count event tambah 1. Yang ni adalah count sebenarnya. Kita baca soalan, kita dah identify dia count dengan sum. Jadinya yang ni kena ada dekat true ni dia ada tambah 1. So dekat sum tambah apa? User enterprise. Okay, cuma dekat sini soalan ni nanti awak tengok balik. Saya akan bagi file ni, awak tengok balik. Yang ni je lain sikit. Yang ni. Condition ni dia lain sikit. Enter balance ni, ini biasa kita buat. Ingat tak yang enter bilangan pelajar? Mula-mula dia nak enter bilangan. Awak selalu buat enter n. Ini enter n. Maksudnya user enter dulu berapa kali lah. Okay. Lepas tu ini adalah sentinel. Betul lah. Selagi balance dia tu. Kita tak tahu berapa kali. Sebab tu kita kena kira kalinya. Sampailah balance tu habis. Okay, jadi user enter balance, kita akan check selagi sum kosong, kita start dengan kosong, kecil daripada balance. Sekarang ni sum kosong, katakan balance ni kita masuk, kita ada RM100. 100. Jadi sum kecil daripada 100, so kita akan masukkan harga yang kita nak beli tu. Lepas tu kita akan tambahkan harga yang pertama tu, lepas tu kita akan kira item yang pertama kita beli. Yang ini awak kena buat counter table. Okay, kalau nak faham, sekejap lagi awak print out ataupun tengok je, tulis counter table. Dan awak akan faham lah. Kalau tak faham, balik kepada saya, PM saya kalau tak faham. Tunjuk counter table dekat saya lah. Okay, last kali bila dah balance tu dah maksudnya sum kita tu dah kecil pada balance tu salah, baru dia akan keluar. Dia akan kira dulu balance tu berapa yang tinggal, tolak sum, baru last kali dia akan print sum dengan item. Dia nak 3 kan tadi kan? And balance, ada satu lagi. Current balance, tertinggal. Okay. Okay, let's say lah kalau dalam exam, bila awak baca soalan, baca soalan. Lepas tu dah tahu dia repetition, mungkin tak boleh buat. Cuba juga buat. Tak boleh buat. Tapi awak cuba juga buat sebab awak takkan hilang semua tau. Takkan tak boleh buat sum sampai dengan kosong. Takkan tak boleh buat sum tambah price. Kalau salah pun saya rasa mungkin awak salah dekat sini. Ataupun mungkin tertinggal dekat sini je. Jadi berapa markah hilang? Baru 2. Baru tolak 2. Ada 13 lagi. Jadi jangan tinggal kosong. Okay, jangan sesekali tinggal kosong. Beranikan diri buat ni. Sebab markahnya sangat besar lah, 15 lah. Okay, jadi kalau awak ikut yang saya ajar, apa yang banyak kali, identify apa yang banyak kali. Hello, bye. Hello, bye kan. Okay, mana yang print, yang tambahan tu dia akan print kat luar. Tulis dulu, lepas N1 print je dulu. Sini sebenarnya dah ada 3 markah tau. Sini ada 3 markah. Sekejap ya. Sekejap.
Kalau ada soalan, you all boleh terus tanya ataupun kalau tak tu pun boleh tulis dekat ruangan message chat tu kita orang baca. Okay. Okay. Sorry nah. Okay. Sambung soalan, ada soalan ke yang ni? Untuk akhir ni? Ada doktor. Okey nanti soalan ni awak kena baca ataupun siapa yang dah buat tu, cuba matchkan balik dengan jawapan yang ni ya. Kalau tak faham nanti tanya balik saya lah. Okay, next. Ni soalan yang terakhir. Each group needs to appoint a team leader during computer science excellent program. The oldest team member, oldest. So dekat sini sebenarnya adalah highest dengan lowest lah ataupun minimum maksimum lah. Jadi kita dah nampak dah kita dah boleh bayangkan dah dia macam mana sebenarnya. Dia lepas annual dia print max. Lepas tu dia ada nilai awalan max sama dengan kosong. Tu biasa dah nampak dah dia punya kerangka tu sebenarnya kita dah nampak dah. Okay, lepas tu user need to enter, yang ni adalah dia punya input dia. Number of member sama macam tadi. Enter N dulu. Masukkan dulu berapa. Okay, N. Berapa kali tu Lepas tu name and month of birth. Okay, berapa bulan ke berapa dia lahir lah. Okay, so kita assume dia akan masuk, kalau Januari dia akan masuk 1. Februari dia akan masuk 2 macam tu. Okay, lepas tu soalan ni kata dia nak print max lah. Dia nak, ini adalah dia punya O dia, output dia. The oldest team member will be choose as a leader. Betul. So dia nak print siapa yang paling tua tu. Okay, jadi sama first kita print soalan nak flowchart ke sudut flowchart. Okay, so first kita kena enter N. Lepas tu kalau tak nak buat ni dulu pun tak apa. Print dulu ni max. Okay, cuma soalan ni dia nak siapa kan. The oldest team member, macam identify siapa Kalau kita tak print max name ni, jadi kita tak tahu Ali ke, Abu ke. Okay, jadi saya print max name lah kat sini. Okay, lepas tu enter number of member yang ni. Ini enter number of member, name and months of birth. Yang ini yang banyak kali lah. So yang ini yang banyak kali dia akan print di dalam. Okay, so kat sini ICU dia C. So kalau saya tanda first kita kena identify kali dia dulu. This one is I, this one is C, this one is U. Okay, kita buat berapa kali ni? Sampailah N, sebab tu kat sini N. Jadi ini adalah repetition counter control. Kita tahu kalinya berapa kali. Berapa kali? User dah masuk awal-awal tadi N. Okay, awak boleh letak nama variable lain sebenarnya. Okay, lepas tu untuk yang pertama kita masukkan months, lepas tu nama dia. Lepas tu kita akan check. Yang ni yang biasa kita buat kalau kita nak identify min dengan max, kita akan buat ni lah. Kalau min yang ni akan jadi kecil lah. Yang nilai awalan ni dia akan jadi besar. Okay, kalau untuk case ni boleh buat 12 lah sebab paling besar pun 12 je. Okay, so max besar pada months. Kalau true, kita akan identify max dengan max name. Nama dia. Okay, lepas tu kita akan menokok. Okay, update value of C ni. Menokok sampailah dia bukan lagi N. Lepas tu bila dia keluar ke N kali tu, habis dah N kali tu, dia akan print max dengan max name. Jadi kita tengok markah dia berapa? 15 juga. 15 juga. Jadi dalam exam nanti, awak buat pelan-pelan ya. Boleh minta kertas lah, angkat tangan. Minta kertas. Minta banyak-banyak pun tak apa. Minta kertas, lepas tu conteng dulu dekat tepi. Okay, buat pelan-pelan. Buat pelan-pelan baru transfer kat sini lah. Okay, saya dah habis. Ada soalan tak nak tanya? Yang ni mungkin boleh Dr. Fadilah terangkan fungsi max equal month, max name equal to name. Mungkin boleh ditunjukkan
fungsi untuk proses tu. Yang ni, okey, yang ni Yes. kalau nak faham kan, yang ni nak faham, awak boleh buat counter table sebenarnya. Kalau buat counter table tu, memang akan faham. Cuma masalahnya sekarang awak tak reti buat counter table. Siapa tak faham ni, sebenarnya dia tak reti buat counter table ya. Jadi, macam mana nak buat counter table, kita kena start daripada atas ni lah. Cari variable, masukkan dia dalam table. Okay, contoh n lah. First n. Okay, katakan n ni adalah enter. Enter. Katakan saya nak buat 3 kali je. So saya masukkan 3. So bila enter je, awak kena pura-pura. Awak kena macam predict that you are user. Awak kena bayangkan awak tu user dan letak je nilai yang, jangan nilai yang besar lah, nilai yang kecil je sebab kita nak test ya. Okay, contoh 3. Lepas tu, max sama dengan kosong, ni adalah komputer yang set. Letak je max sama dengan kosong. Lepas tu turun bawah C pula. C sama dengan 1. Lepas tu turun lagi C kecil. Atau sama N. Yang ni bila dekat diamond shape je, saya akan baca dengan nada bertanya. Sebab dia ada jawapan true ataupun false. Jadi sekarang kita tengok C, kita baca 1. 1 kecil dan sama dengan 3. True kan? So true, bila true dia akan masuk sini. So sekarang ni enter. Enter. Jadi bila enter kita kena masukkanlah sebarang nilai. Okay, contoh man ni saya masukkan katakan bulan 2 lah. Lepas tu name. Abu. Name. Abu. Jadi Abu ni bulan 2. Okay, sekarang kita baru sampai sini ya. Kita baru sampai sini. Lepas tu max besar pada months. Okay, kita tengok nilai ni pula. Max kosong besar pada month. Kosong besar pada 2. Tak. Salah. So bila salah. Sekejap. Max besar pada month. Kosong. Kosong besar daripada 2. Salah kan? Kosong besar pada 2. False. Kosong pada 2 4. Jadi kita akan terus je Repeat. repeat. Betul ke ni? Sekejap Sekejap saya fikir. Max sama dengan kosong besar daripada 2. Max sekarang ni adalah kosong. Kosong besar pada 2 adalah salah. Bila salah, dia akan tambah. Sekejap. Ada tertinggal tu. Month less than or equal oldest month. Sekejap. Kosong besar pada month sekarang ni salah. Bila salah, C tambah 1 dia akan buat yang kedua. Terbalik. Terbalik ni. Terbalik ni. Max Ni sini terbalik. Silap. Okay. Silap Sekejap sebab tu kita kena test sebab kadang kita pun silap juga Okay, so sini akan jadi adakah months? Sekejap Okay ke Alia? Alia nampak tak Alia? Saya terbalik tadi. Sekarang baru betul. Months besar pada max baru betul. Man 2 besar pada max. Betul sebab saya nak man tadi dia replace nilai max. Bila dia betul dia akan masuk sini sebenarnya. So months dia akan masuk ke max. Okay, jadi max ni akan dapat nilai baru. Sekarang ni adalah 2. Okay. Kejap bateri saya low kejap.
Okay. So sekarang ni Max akan dapat nilai baru. Lepas tu Max name. Ada satu lagi. So kita kena tambah sini Max name. Okay, Max name. Name akan masuk ke Max name. Dia akan jadi abu dekat sini. Lepas tu sekarang dia akan jalan ke sini. C tambah 1. C akan dapat nilai baru 2. Lepas tu dia akan gerak ke sini. Dia akan test 2 kecil dan sama 3. 3. Okay, 2 kecil dan sama 3. Masih? Betul kan? True. Okay, so bila true, kita boleh buat lagi. Kita boleh enter lagi month dengan name orang yang kedua. Katakan saya masuk 8, bulan 8. Namanya Siti. Okay, so dah settle sini, kita akan pergi sini pula. Okay, month tadi. Month yang baru, yang tadi tak ada dah. Potong. So 8 besar daripada 2. True kan? So 8 besar daripada 2, true. Jadi months akan replace max. Jadi yang ni akan jadi 8. Lepas tu name akan replace max name. Jadi ni pun bukan, ni akan jadi Siti sekarang. Okay, lepas tu baru C tambah 1. Sebab lepas ni dia akan pergi sini. So C tambah 1, C akan jadi 3. Lepas tu dia akan gerak sini. 3 kecil dan sama 3. Masih lagi true. So saya akan letak sini bulan 1 lah. Bulan 1, nama Ali. Okay, nama universal Ali. Ini tak ada dah lah. Variable tu dia pegang satu nilai je. Okay, sekarang Ali. Okay, lepas tu bila sampai sini dia akan test. Months 1 besar daripada 8. False. Wow, so salah. Dia akan terus pergi sini. Dia tak pergi sini dah. Jadi terus C tambah 1. C akan jadi 4. So gerak sini. 4 kecil dan sama N 4. So dia akan turun sini. Dia akan print max. Kita akan cari max mana? 8. Bulatkan sini. Lepas tu max name siapa? Siti. So betul lah. Doktor, sebenarnya ada silap sikit dari segi logik. Yang lahir pada bulan 1 tu lebih tua daripada yang lahir bulan 8. Okey, betul. Maksudnya kat sini kita kena cari min lah. Terbalikkan dia. Max? Sebab dari segi logik betul. Okey, thank you Cik Narzi. Jadi dekat sini kita terbalikkan hak ni. Actually dia memang max. Tapi sebenarnya dalam kes ni kita akan cari min. Kita just tukar yang ni je. Kita tukar yang ni. Okay. Sekejap. Kita akan tukar ni lah. Yang ini kita akan tukar ni, dia akan jadi min. Actually kita akan buat ini min. Gitu. Settle dah lah. Boleh kan? Dia sebenarnya nak cari maksimum. Tapi bukan maksimum value tau. Dia sebenarnya kat sini kita akan cari min. Okay, jadi kita tak tulis lah kat sini min ya. Sebenarnya kita nak cari min kat sini. Tapi kita tak tulis kat sini min, kita tulis je max. Boleh? Betul Cik Nazri, terima kasih. Jadi cara kita buat ni adalah kita cari yang minimum lah sebenarnya. Sebab yang Januari tu lagi tua. Saya dah ingat itu. tak perasan yang tu. Okay, ada soalan tak untuk yang ni? Dah 10.18 lah. Okay, kalau tak ada soalan, okay, sekejap lagi saya akan download ni. Nanti saya bagi. Kalau ada soalan nanti get back to me lah. Okay. Itu saja dari saya. Saya serah balik kepada Cik Nazri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk satu set ini sahaja. Jadi terima kasih kepada Dr. Fadilah kerana sudi berkongsi. Saya ingat tak perlu moderator pun Dr. Fadilah. So petang ni kita akan ada lagi di masa Dr. Fadilah sampai pukul 11. Nak sambung ke? Kot. Kering dah tekak.
Cuba kalau ada soalan lah. Kalau ada soalan saya okey je boleh jawab. Kalau student tak ada soalan, okey lah. Itu je lah. Cukup dah. Baik, kita bagi masa kejap, mungkin delay untuk pelajar terima voice kita ni. So kalau ada soalan, boleh tulis dekat ruangan message ataupun boleh buka dia mic, boleh dia cakap, tanya. Cuma yang kita nak beritahu dekat flowchart, walaupun description dalam shape tu betul anda tulis, tetapi shape yang salah, dia akan totally diberi salah. Tak ada maaf-maaf. Yang tu anda kena tahu, pastikan shape dia yang betul. Kedua, kalau shape betul, di dalam tu description dia salah, itu anda akan dapat markah untuk markah shape yang betul. Walaupun dalam tu anda tulis salah, anda tetap dapat markah. So make sure lah shape tu tak tertukar antara input dengan prosesnya. Ini yang selalu pelajar tertukar. Okey, itu sajalah. Itu Fadilah. Apa dia? Sorry. Oh, tadi saya beritahu berkenaan dengan markah untuk shape. Kalau shape tu salah, dilukisnya tak betul. Ohnya sepatutnya input. Ya betul, dia akan tolak lah. Dia akan totally salah walaupun dalam tu betul. Dalam tu yang anda tulis tu betul. Contohnya print oldest name tetapi anda buat proses, bentuk proses tu totally salah lah, diberi salah. Tetapi kalau sheet betul tetapi description di dalam tu betul. Salah. Sheet betul, description dalam tu salah, anda akan dapat markah untuk sheet. Sheet yang betul. So dia pentingkan sheet tu lah kena betul. Satu lagi yang anda akan dapat markah iaitu flow. So pastikan anak panah anda tu tidak tertinggal. Mesti ada arrow anak panah tu. Itu juga akan dapat markah. Anak panah tu lukis elok-elok nak bagi dia rapat, sentuh dekat diagram tu. Sebab ada yang buat hanging cik ada punya arrow tu. Ya. Right, so kalau tak ada apa-apa, saya ingat you all boleh continuous discussion dengan pensyarah masing-masing. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Fadilah atas perkongsian perbincangan teknik menjawab. So kita petang ni jangan lupa ada lagi sesi untuk revision. So seharapnya kehadiran pada petang ni lebih ramai. Dan kita pecahkan kepada dua, sains komputer dan juga sains fizikal. So kita pecah dua, nanti akan diberikan sesi revision tu oleh Puan Suhaini dan juga Puan Nur Idrawati. So itu saja untuk hari ini, untuk makluman. Okay, terima kasih atas respon yang diberi untuk hari ini. Okay, good luck. Apa-apa boleh PM saya ya. Ya, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita tamatkan sesi pada pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.